Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Perak, yang mana JDT menang 5-0 hasil jaringan dari 5 pemain yang berbeza, iaitu Heberty, Matt Davis, Bekson, Oscar Arribas dan juga Yuan Muniz. Dan boleh dikatakan ke-5 gol adalah gol yang sangat lawa dan satu gol daripada kesilapan keeper pasukan Perak yang gagal untuk melakukan passing dengan baik, dihukum oleh Bekson yang mempunyai awareness di dalam padang yang sangat bagus untuk menunggu kesilapan yang dilakukan dan menyudahkan peluang tersebut bagi membantu JDT menang dengan kemenangan yang besar 5-0. Jadi JDT hanya perlukan satu lagi kemenangan untuk menjadi juara Liga Super buat kali yang ke-10. Tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan JDT. Apakah perkara positif yang saya boleh highlight kan tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Kita kena tahulah, sebab apabila berbicara tentang JDT, memang apa yang ditunjukkan oleh JDT adalah konsisten dan mereka punya technical individu sangat bagus, mereka punya off ball movement dan juga team play pun bagus. Cumanya dalam perlawanan ni, apa yang menarik minat saya yang pertama adalah mengenai mereka punya corak ataupun cara ataupun approach pendekatan yang mereka ambil ketika situasi mereka mendapatkan corner kick ataupun sepakan penjuru lah dalam bahasa Melayu, yang mana kalau kita lihat daripada segi corak yang mereka lakukan ketika corner kick, boleh dikatakan mereka banyak pendekatan yang berbeza sepanjang corner kick diambil dalam perlawanan ni. Boleh dikatakan mereka ada kepelbagaian dalam mengambil corner kick, sama ada direct corner kick ataupun sama ada dari segi shot dari corner kick ataupun buat in swinger dan sebagainya lah. So kita boleh nampak bagaimana JDT mengutiliskan atau menggunakan pelbagai kaedah dalam corner kick untuk melakukan hantaran ke dalam D-box sewaktu mereka mendapatkan corner kick. Kita boleh nampak gol yang terhasil daripada Matt Davis adalah direct corner kick, terus diletakkan ke far post untuk Matt Davis tanduk dan masuk ke dalam gol tanpa ada kekangan daripada pertahanan pasukan Perak, dan juga goalkeeper pasukan Perak Syahiswaran pun gagal untuk membaca tandukan tersebut dengan baiklah. Bahkan kalau kita lihat daripada segi shot corner kick, bagaimana JDT mengambil corner kick dengan sangat cepat dalam jarak yang dekat, bagaimana mereka melakukan 1-2 passing sebelum mereka break through pertahanan pasukan Perak dengan true pass bagi masuk di kawasan half space pun sangat-sangat baguslah. So itu adalah pendekatan yang bagus dalam approach yang mereka ambil sewaktu corner kick. So kita boleh nampaklah yang JDT akan ada kepelbagaian dalam keadaan ketika mereka mengambil corner kick. Jadi ini adalah satu improvement yang bagus. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan musim ni mereka telah berjaya untuk menjaringkan beberapa gol daripada segi situasi corner kick tersebut, dan mereka telah improve daripada segi approach yang mereka perlu guna pakai dalam satu game, bukan sahaja terletak dengan direct hantar dalam kotak penalti sahaja, tetapi sebaliknya mereka ada beberapa cara yang tertentu untuk melakukan corner kick, dan pada perlawanan semalam mereka berjaya buat benda tu dengan banyak corak. So benda tu memang positif. Saya suka bila ada variation ketika situasi set pieces, terutamanya corner kick lah, dan itulah yang JDT buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cerita pasal formation pada perlawanan semalam, JDT sebenarnya bermain dengan sangat baik. Combination di bahagian attacking mereka sangat-sangat cemerlang, yang mana boleh saya katakan mereka telah meletakkan Heberty sebagai seorang player yang boleh dikatakan lebih kepada shadow ataupun bayangan seorang striker ataupun shadow striker, yang mana dia adalah player yang akan sentiasa untuk memberi support kepada bahagian hadapan dan juga memberi backup kepada Bekson sebagai seorang true striker di bahagian hadapan. Jadi Heberty ni, apa dia punya function adalah lebih kepada pergerakan tanpa bola, dan juga dia akan involve dengan gerakan serangan pasukan JDT sewaktu pasukan JDT menyerang, sama ada di bahagian kanan, kiri ataupun tengah. Jadi peranan dia adalah lebih bebas, tetapi dia akan memfokuskan untuk berada di bahagian hadapan bagi memastikan yang dia menjadi connector antara bahagian hadapan dan juga bahagian tengah. Itu yang membolehkan Heberty banyak bergerak dan juga involve dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan JDT, terutamanya di kawasan final third. That is a good thing lah, sebab kita nampak yang Heberty ni dia punya work rate tinggi, dia punya technically individu sangat bagus, dan dia punya experience memang sangat banyak. Kita boleh nampak apabila bola dekat bahagian kiri, dia akan cepat untuk memberi bantuan ataupun support kepada Oscar Arribas. Kalau bola dekat bahagian tengah, dia akan cuba untuk membentuk combination play bersama dengan Bekson
ataupun bersama dengan Yuan Muniz ataupun Endrick Dos Santos. Kalau di bahagian kanan dia akan cuba involve dengan Arif Aiman. Jadi perkara ini telah memberikan satu kestabilan di bahagian tengah pasukan JDT untuk mereka sentiasa menggerakkan serangan daripada bahagian bawah ke bahagian atas dengan penggunaan daripada Heberty yang sentiasa menjadi link up player. So benda tu positif side lah. Sekiranya Brexton drop lebih deeper ataupun drop ke kawasan right half space di bahagian kanan ataupun di bahagian wide area ataupun ke bahagian center, maka Heberty akan ada lebih move forward ke bahagian hadapan. Sebagai contoh, kita ambil gol pertama ataupun gol yang terhasil daripada Heberty, yang mana Heberty memfokuskan dia punya titik ataupun positioning dia adalah di bahagian tengah ataupun di bahagian center, dan di ketika itu Basin drop lebih deeper untuk berada di bahagian right half space ataupun half space belah kanan untuk membantu Arif Aiman dalam pergerakan tersebut sebelum mereka buka game kepada Heberty. Heberty buat dummy kepada Endrick passing balik kepada Heberty dalam kawasan tengah terus melakukan percubaan apabila ada ruang. So that is a good thing. So mereka berlakunya switch position dekat situ, tetapi focus point Heberty still lagi diguna pakai untuk menjadi nadi utama di bahagian hadapan. Itu yang saya suka lah untuk pasukan JDT yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam penggunaan JDT pada perlawanan semalam, terutamanya di bahagian tengah, mereka banyak involvekan dengan pergerakan daripada Yuan Muniz dan juga Endrick Dos Santos, yang mana kedua-dua player ni adalah dua player yang mempunyai typical mindset yang sangat ofensif ketika menyerang, yang mana mereka punya attacking minded memang sangat bagus lah. Yuan Muniz dengan Endrick Dos Santos adalah dua player yang sangat berbeza, yang mana kalau kita lihat Endrick Dos Santos adalah typical player yang lebih suka untuk bermain berhampiran dengan di box, dan dia lebih suka untuk bermain dengan pembentukan combination play dengan pemain di bahagian hadapan untuk melakukan penetration untuk masuk ke dalam di box ataupun untuk set up di luar kotak penalti. Jadi peranan daripada Endrick ini lebih kepada berdekatan dengan di box dan lebih kepada untuk memberi ataupun overload di bahagian hadapan. Manakala untuk Yuan Muniz pula, dia adalah typical player yang lebih kepada attacking minded, yang lebih kepada playmaker. Bermaksud dia yang lebih kepada untuk create chance ataupun create hantaran-hantaran yang boleh dilakukan untuk pasukan JDT melakukan penetration passing masuk ke dalam di box ataupun mencari striker pasukan JDT sama ada Heberty ataupun Backson ataupun winger pasukan JDT iaitu Arif Aiman ataupun Oscar Arribas. Dan dalam perlawanan semalam kita boleh nampak lah yang banyak hantaran-hantaran true passing ataupun penetration passing yang dilakukan oleh Yuan Muniz adalah lebih berpaksikan kepada untuk melepasi bahagian pertahanan pasukan Perak dengan meletakkan bola di dalam D-box, dan banyak hantaran yang dilakukan kepada Oscar Arribas malam hampir membolehkan untuk Oscar Arribas menjaringkan gol. Tetapi sayanglah kan Oscar Arribas gagal untuk skor the goal. Tetapi daripada segi kreativiti memang Yuan Muniz ada pada perlawanan semalam, bagaimana dia melakukan penetration passing, bagaimana dia switch play dan sebagainya, dan perkara ini telah menyeimbangkan bahagian tengah pasukan JDT lah, sebab Endrick Dos Santos akan lebih move forward ataupun lebih advance ke hadapan untuk membantu Heberty dan juga Backson untuk overload di kawasan berhampiran dengan di box, dan Yuan Muniz lebih kepada playmaker dan dia akan drop lebih deeper untuk collect the ball daripada Hong Wan dan sebagainya. So benda tu adalah positive side untuk pasukan JDT, dan Hong Wan pula adalah lebih kepada untuk bertindak sebagai pivot ataupun ball progressor lah di bahagian tengah untuk memastikan yang dia dengan Muniz ni boleh mengembangkan dan juga untuk mengadvancekan gerakan pasukan JDT dalam fasa build-up daripada bahagian middle third kepada bahagian attacking third. So benda tu positif side lah untuk pasukan JDT yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat untuk game ni, pasukan JDT sebenarnya bermain dengan sangat baik, yang mana mereka dah tahu dah yang Perak ni waktu first half mereka bermain dengan sit deep and low block. So apa yang JDT buat adalah JDT cuba untuk exploit ruang-ruang kosong yang ada dengan combination play, 1-2 passing dan sebagainya. Bila masuk second half, mereka nampak yang orang kata apa, Perak ni bermain dengan lebih open dan mereka bermain dengan lebih tinggi. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan JDT di second half adalah mereka banyak untuk exploit dengan hantaran-hantaran jauh. Jadi kita boleh nampak lah bagaimana JDT cuba untuk melakukan ataupun memecah belahkan bahagian pertahanan pasukan Perak dengan hantaran-hantaran jauh daripada Jody Ahmad, dan hasilnya kita boleh nampak Jody Ahmad setelah beberapa kali cuba untuk melakukan hantaran jauh, akhirnya dia berjaya untuk melakukan satu passing yang berkualiti dengan hantaran jauh ke belakang bahagian pertahanan pasukan Perak untuk mencari Oscar Arribas yang melakukan larian yang sangat bagus di bahagian kiri dan berjaya untuk skor the goal. So untuk game ni memang kita boleh nampak yang sebenarnya Oscar Arribas banyak buat larian-larian di bahagian
bahagian kiri, tetapi mostly ada beberapa kali dia terperangkap dalam perangkap offside dan dia beberapa kali kehilangan bola daripada segi first touch dan sebagainya. Tetapi itu tidak menidakkanlah yang Oscar Arribas untuk game ni bertindak dengan sangat cemerlang juga untuk melakukan penetration di bahagian kiri. So dia banyaklah guna wide area tersebut untuk buat laran-laran sebegitu sebelum dia diumpankan dengan hantaran daripada pemain-pemain di bahagian tengah ataupun defense seperti Jordi Amat. So itu adalah peranan yang dimainkan oleh Oscar Arribas lah. Kalau nak banding Oscar Arribas dengan Koh Beng Ong mungkin lebih fleksibel, tetapi Oscar Arribas ni dia punya typical gameplay adalah lebih kepada directness ataupun lebih kepada direct untuk masuk ke jalan di box dan juga untuk beat seorang dua pertahanan dalam situasi 1v1 dan melakukan percubaan. Berbanding Koh Beng Ong lebih diguna pakai daripada segi overlap dan juga untuk stretch out the game dan untuk melakukan crossing. Kedua-dua player ni ada kelebihan yang ada pada mereka masing-masing lah. So benda tu kita boleh katakan untuk Oscar Arribas mungkin daripada segi attacking threat dia lebih bagus kan, tetapi daripada segi untuk kestabilan Koh Beng Ong lebih bagus dan work rate yang ditunjukkan oleh Koh Beng Ong mampu untuk cover up the whole game lah, daripada bertahan dan juga daripada menyerang. So itu adalah perbezaan sedikit lah. Dan untuk game ni juga sebenarnya kudus untuk Arif Aiman, walaupun ada orang kata Arif Aiman dalam game ni dikunci sikit oleh pergerakan pemain-pemain Perak, tetapi sebenarnya Arif Aiman untuk game ni dia sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia berlakunya switch position antara pemain di bahagian kanan dan juga pemain di bahagian hadapan antara Baxen, Heberty dan sebagainya. Arif Aiman untuk game ni dia lebih banyak untuk inverted masuk ke half space dan kuasai kawasan half space, dan kadang-kadang dia lebih diletakkan ataupun dipushkan untuk bermain di bahagian central ataupun di bahagian tengah lah. So penggunaan Arif Aiman daripada pemain yang selalu berada di bahagian wide area untuk stretch out ataupun untuk beat pertahanan lawan dengan 1v1 adalah kurang diguna pakai lagi oleh JDT, disebabkan mungkin ramai yang dah tahu kalau kunci Arif Aiman di bahagian wide area dalam situasi 1-1 mereka akan menjejaskan ataupun mengharkan orang kata apa, Arif Aiman daripada segi dia punya mobility ataupun movement. Tetapi kalau mereka memberikan kelebihan kepada Arif Aiman untuk bergerak lebih bebas, masuk lebih narrow ataupun lebih dekat ke bahagian tengah, maka Arif Aiman akan ada lebih flexibility untuk menjadi pemain yang lebih cemerlang, bukan sahaja di bahagian winger tetapi sebaliknya lebih kepada bahagian tengah. So there is a positive thing lah yang dilakukan oleh pasukan JDT. Dan untuk game ni juga Matt Davis beraksi dengan cemerlang, saya boleh katakan benda tu positively bagus. So saya boleh satu gol, dan benda tu yang memang saya sangat suka lah untuk Matt Davis daripada segi overlap dia, shooting range daripada luar kotak penalti dia ada satu percubaan tapi di save oleh Syahiswaran dan sebagainya. So benda tu positif. Jadi secara overallnya untuk pasukan JDT pada perlawanan ni mereka menjaringkan gol yang sangat lawa. Mereka ada ruang mereka lakukan shooting, memang menjaringkan gol. Contohnya macam Yuan Muniz punya free kick, Heberty punya gol memang lawa, Oscar Arribas punya gol lawa. Lepas tu Baxen punya gol adalah disebabkan kesilapan pihak lawan. Dan dalam pada masa yang sama, apa yang saya suka tentang pasukan JDT adalah bagaimana mereka keluar daripada pressure ataupun tekanan yang dilakukan oleh pasukan Perak ketika second half, yang mana Perak bermain dengan tekanan yang agak tinggi sampai kat kawasan JDT, tetapi JDT tenang je bawa keluar daripada mereka punya apabila ditekan oleh pasukan Perak. Shihan pun involved dengan keluar daripada tekanan tersebut. Ini membuktikan yang JDT adalah pasukan yang sangat tenang. Even mereka dipress, mereka masih lagi keluar dan boleh membina build up daripada bahagian bawah. So that is a good thing lah untuk pasukan JDT. Untuk pasukan Perak pula, untuk game ni saya tak pasti apa yang dilakukan oleh Yusri Chetlah. Dia lebih kepada untuk bertahan sit deep and low block, tetapi low block dan sit deep mereka tidaklah terlalu compact dan mereka punya communication error banyak dilakukan di fasa mereka punya defending third, dan mereka memberikan ruang yang banyak untuk pasukan JDT exploit dan mereka dihukum lah. Contoh gol pertama Heberty, space yang banyak sebab mereka nak sit deep sangat dan Heberty ada ruang, dia shoot menewaskan Syahiswaran. Gol daripada Baxen adalah kesilapan daripada goalkeeper dan juga technically daripada pertahanan pasukan Perak yang ingin bermulakan build up daripada bahagian bawah, tetapi Syahiswaran berada dalam keadaan yang tidak tenang. Syahiswaran buat mistake, Baxen menjaringkan gol. Oscar Arribas punya gol, bagaimana pasukan Perak bermain dengan agak tinggi, pemain JDT beat dengan long ball, Oscar Arribas berjaya untuk masuk dan gol. Yuan Muniz punya free kick memang satu placement yang bagus lah, yang tu memang salah goalkeeper lah. So goalkeeper memang untuk game ni agak di bawah below par lah bagi saya untuk pasukan JDT. Dan overall Perak memang
tak nampak sangat mereka boleh buat something. Tetapi daripada segi struktur, daripada segi pressing mereka ada mencuba, tapi daripada segi struktur untuk build up mereka agak kurang. So that's why dalam video sebelum ni saya ada cakap yang Perak perlukan Lucu untuk jadi playmaker. Mereka tak boleh mengharapkan Sandi Afolabi. Sandi Afolabi bukanlah typical ball progressor. Dia lebih kepada orang kata apa, lebih pada defending bagus, tapi daripada segi nak start the build up susah. Cumanya pemain seperti Hakimi Isa antara player yang saya boleh highlightkan bagus lah. Aiman Yusni bagus juga, cumanya game ni dia banyak orang kata apa, ancaman daripada Oscar Arribas, bantuan daripada Heberty, Yuan Muniz punya passing paduan. So dia mungkin boleh dikatakan agak diancam dengan begitu banyak. Tetapi untuk yang belah kiri, daripada segi kawalan Arif Aiman bagus, cumanya pasukan JDT tak banyak attack belah tu. So boleh dikatakan lebih kepada fokus pada center dan juga di bahagian kanan pasukan Perak itu sendiri. Jadi overall Perak semalam memang macam tu lah, main lebih kepada untuk dah memang tahu result. So macam tu lah. Wassalamualaikum.